Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan eksplorasi misteri mistik. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini saya bawakan anda kepada sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam, iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini, semoga ramai yang akan dapat manfaat, dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Berdasarkan catatan di Wikipedia, Sang Nila Utama ialah seorang putera dari keturunan Diraja Sri Wijaya yang menubuhkan kerajaan Singapura lama, di mana baginda merupakan pembuka dan pemerintah pertama kepada negara Singapura pada tahun 1299. Baginda ialah putera kepada pasangan Sri Nila Pahlawan atau Sri Maharaja Sang Sapurba Paduka Sri Trimurti Tribuana dan Wan Sendari, anak kepada Demang Lebar Daun, pemerintah Palembang. Beliau mendapat gelaran Sri Tribuana semasa zamannya. Ia diberikan barangkali sempena penguasaan baginda ke atas Jawa, Sumatera dan Temasek, mahupun berikutan kepercayaan Hindu yang biasa pada zamannya merujuk kepada kedudukan baginda ke atas kayangan, bumi dunia manusia dan alam bawah tanah. Menurut sejarah, Sri Nila Pahlawan dari keturunan raja muncul di Bukit Siguntang, Mahameru bersama dua saudaranya, Sri Nila Utama dan Sri Krishna Pandita. Pada masa itu, Palembang diperintah oleh seorang raja bernama Demang Lebar Daun. Apabila mendengar kabar ada anak raja besar keturunan Iskandar Zulkarnain turun di Bukit Siguntang, baginda pun terus ke sana untuk bersemuka dan mengambil berkat kebesaran anak raja itu. Nila Pahlawan kemudiannya berkahwin dengan anak kepada Demang Lebar Daun dan tuan telanai bernama Wan Sendari. Baginda kemudiannya mengambil alih tahta Palembang dari Demang Lebar Daun selepas satu sumpah setia. Baginda memakai gelaran Sri Maharaja Sang Sapurba Paduka Sri Trimurti Tribuana. Sri Nila Pahlawan dikurniakan 5 orang anak, iaitu Sang Maniaka, Sang Nila Utama, Putri Chandra Dewi, Putri Sri Dewi dan Putri Magindra Dewi. Menurut cerita dalam sejarah Melayu, ketika pergi memburu di Pulau Bentan, Sang Nila Utama ternampak seekor rusa dan mengejarnya sehingga baginda sampai ke sebuah batu besar. Baginda membuat keputusan memanjat batu tersebut hingga ke puncaknya, lalu ternampak sebuah pulau lain dengan pantai yang putih dan cantik. Baginda diberitahu oleh salah seorang menterinya yang pulau itu ialah Temasek. Baginda membuat keputusan untuk melawat pulau tersebut. Namun, dalam pelayaran ke sana, kapal baginda dipukul ribut yang kuat dan dimasuki air. Untuk mengelakkan kapal itu dari karam, pengiring baginda membuang semua barang berat ke dalam laut untuk meringankan kapal. Bagaimanapun, kapal itu masih dimasuki air dan karam sedikit demi sedikit. Atas nasihat nahoda kapal, baginda membuang mahkota kerajaan yang berat ke dalam laut. Serta-merta, ribut berhenti dan mereka selamat sampai ke Temasek. Baginda mendarat di muara sungai Singapura dan terus menuju ke hutan untuk memburu haiwan liar. Tiba-tiba baginda ternampak binatang pelik yang berbadan merah, berkepala hitam dan berdada putih. Binatang itu kelihatan sangat cantik dan bergerak dengan pantas hilang ke dalam hutan. Baginda bertanyakan tentang binatang itu kepada bendahara, lalu diberitahu yang ia seekor singa. Bagaimanapun, kajian terbaru di Singapura menunjukkan singa tidak pernah hidup di situ. Lalu kesimpulan dibuat bahawa
haiwan yang mungkin dilihat sang nila utama merupakan seekor harimau. Baginda merasakan penampakan tersebut sebagai suatu petunjuk yang baik. Maka baginda memutuskan untuk membina sebuah kota baru di Temasek dan menamakannya Singapura. Singa bersempena nama binatang yang dijumpai baginda. Dan perkataan pura pula bermaksud kota atau bandar. Lalu Singapura bermaksud kota singa atau bandar singa. Sang nila utama terus memerintah Singapura selama 48 tahun dan mangkat pada tahun 1372 dan dimakamkan di Bukit Larangan, iaitu pada hari ini disebut Fort Canning Hill. Selepas kemakatan baginda sang nila utama, 3 lagi raja memerintah Singapura, bermula dari anaknya iaitu Paduka Sri Pekerma Wiradiraja dari 1372 sehingga 1386, cucunya Paduka Sri Rana Wirakerma dari 1386 sehingga 1399, dan yang terakhir cicitnya Paduka Sri Maharaja Paramiswara dari 1399 sehingga 1401. Pada tahun 1401, cicit baginda iaitu Paduka Sri Maharaja Paramiswara diusir dari Singapura selepas Majapahit berjaya menawan Singapura. Baginda kemudian melarikan diri ke utara dan menubuhkan kerajaan Melaka pada tahun 1402. Adakah benar sejarah yang disampaikan tadi dan di mana makamnya? Sehingga kini masih kekal misteri yang tidak terjawab. InsyaAllah, dalam video ini, saya dan Puan Ita akan merungkaikan misteri ini secara batin. Apa yang akan saya sampaikan ini hanya untuk menyampaikan amanah besar yang diberikan oleh Allah kepada kami untuk disampaikan kepada umum supaya mengetahui kisah sebenarnya. Terpulang kepada anda sama ada ingin percaya atau tidak penerangan maklumat dari sumber batin ini. Tetapi sesungguhnya, kekuasaan Allah meliputi segalanya dan melampaui batas akal fikiran manusia. Jika Allah berkehendakkan sesuatu, maka jadilah ia. Bismillahirrahmanirrahim. Gelaran Sri Tribuana menunjukkan asal-usul 3 orang pahlawan bersaudara yang dari keturunan Iskandar Zulkarnain, penguasa kerajaan Timur dan Barat. 3 bersaudara ini adalah Sang Nila Pahlawan, Sang Krishna Pendita dan Sang Sapurba. Mereka anak raja besar berketurunan Iskandar Zulkarnain turun di Bukit Siguntang. Ketika itu, raja di Palembang adalah Demang Lebar Daun keempat dan telah diperlihatkan kehebatan dan kedaulatan mereka bahawa 3 orang pahlawan bersaudara ini memang benar-benar berketurunan raja besar berketurunan Iskandar Zulkarnain. Dari situlah munculnya gelaran Tribuana yang bermaksud 3 dunia. Sang Nila Utama bukan seorang putera dari keturunan Diraja Sriwijaya. Ini kerana Sang Nila Utama adalah anak kepada Raja Suran, seorang raja dari benua India yang berketurunan dari Iskandar Zulkarnain yang agung, penguasa besar di timur dan barat. Terdapat hikayat menceritakan bahawa Raja Suran telah masuk ke dalam laut dan berkahwin dengan Puteri Mahtabul Bahri, iaitu Puteri Raja Aftabul Ard dari kerajaan Basram yang berkerajaan di bawah laut. Hasil daripada perkahwinan ini, lahirlah 3 orang anak, iaitu Sang Nila Pahlawan, Sang Krishna Pendita dan yang bongsu bergelar Sang Nila Utama. Catatan hikayat ini adalah benar kerana raja-raja pada zaman dahulu penuh dengan daulat dan kesaktian yang cukup luar biasa ilmunya. Raja Suran masuk ke dalam laut dengan cara pertapaan, iaitu jasad, dan berhubung dengan kerajaan gaib di bawah laut secara batin. Maka terjadilah perkahwinan tersebut dan melahirkan 3 pahlawan bersaudara tersebut di alam laut itu. Setelah anak-anak ini membesar, mereka diajar segala macam ilmu dunia dan kebatinan bagi meningkatkan daulat darah keturunannya.
Setelah itu, mereka disuruh untuk bertapa di dalam gua. Setelah itu, berlaku kejadian berikutnya, iaitu di mana mereka muncul di Bukit Siguntang, Palembang. Perkataan mereka muncul di Bukit Siguntang, Palembang, sebenarnya mereka benar-benar turun dari langit di atas Bukit Siguntang. Saksi mereka adalah sepasang suami isteri yang melihat kejadian tersebut, di mana pada mulanya mereka melihat 3 cahaya putih bersinar turun dari langit. Setelah cahaya tersebut turun di Bukit Siguntang, muncul 3 pahlawan bersaudara ini. Maka hebohlah cerita tersebut di seluruh kampung dan kerajaan Palembang ketika itu. Perpindahan mereka dari alam gaib ke alam nyata sangat menguji akal manusia untuk menerimanya. Namun, inilah sebenarnya yang disampaikan dari sumber batin. Kita lihat perkara ini dari sisi kekuasaan dan kebesaran Allah terhadap hamba-hambanya. Kenapa mereka muncul di dunia ini? Ini kerana mereka ada tugas yang perlu dilaksanakan, iaitu menjadi raja di alam Melayu dan Nusantara ini. Dan Allah telah pilih bangsa Melayu menjadi bangsa berdaulat. Sebab itu bangsa Melayu sangat terkait dengan dunia mistik dan akhir zaman. Ini semuanya adalah perancangan Allah Ta'ala. Sang Sapurba dan Sang Nila Utama bukan orang yang sama. Banyak versi hikayat dan catatan sejarah yang turut bercanggah antara satu sama lain. Ini sangat mengelirukan sejarawan dan masyarakat. Dalam maklumat sumber batin pula, Sang Sapurba dan Sang Nila Utama adalah 2 individu yang berbeza, tetapi tetap ada pertalian darah. Asalnya nama Sang Nila Utama adalah nama sebenar Sang Sapurba. Tetapi, nama Sang Sapurba lebih popular dari nama Sang Nila Utama. Jadi, Sang Nila Utama menggunakan nama Sang Sapurba dalam acara rasmi kerana lebih popular. Kemudian, selepas Sang Sapurba berkahwin dengan Wan Sendari, mereka dikurniakan 5 orang anak dan salah seorang anak itulah yang dinamakan Sang Nila Utama selepas Sang Sapurba mendapat mimpi untuk berikan nama tersebut kepada anaknya itu. Seperti yang kita tahu, keturunan raja-raja akan menggunakan nama atau gelaran yang sama dengan moyang mereka sehingga turun-temurun. Di sinilah bermulanya sebenarnya bagi menunjukkan susul galuh keturunan. Maka, Sang Sapurba adalah ayahanda kepada Sang Nila Utama. Jadi, Sang Nila Utama inilah yang membuka Singapura. Petikan cerita di mana Sang Nila Pahlawan kemudiannya berkahwin dengan anak kepada Demang Lebar Daun yang bernama Wan Sendari. Sebenarnya bukan Sri Nila Pahlawan, tetapi Sang Sapurba, ayahanda kepada Sang Nila Utama. Sang Sapurba lah yang berkahwin dengan Wan Sendari. Sri Nila Pahlawan, abang kepada Sang Sapurba, berkahwin dengan Wan Empuk, seorang rakyat biasa yang tinggal di sekitar Bukit Siguntang. Selepas Sang Sapurba berkahwin dengan Wan Sendari, Sang Sapurba mengambil alih tahta Palembang dari Raja Demang Lebar Daun dan baginda menggunakan gelaran Sri Maharaja Sang Sapurba Paduka Sri Trimurti Tribuana. Adakah kejadian di mana Sang Nila Utama untuk ke sebuah pulau di mana berlaku kejadian dipukul ribut yang kuat dan membuang semua barang berat ke dalam laut termasuk mahkota kerajaan? Benar-benarkah berlaku? Menurut sumber batin, kejadian itu sebenarnya tidak berlaku. Sang Nila Utama tidak alami apa-apa kesukaran untuk menuju ke pulau tersebut. Adakah penampakan seekor singa oleh Sang Nila Utama merupakan penampakan yang sebenar atau hanya untuk penyedap hikayat? Dalam catatan sejarah menulis, tiba-tiba baginda ternampak binatang pelik yang berbadan merah, berkepala hitam dan berdada putih. Binatang itu kelihatan sangat cantik dan bergerak dengan pantas hilang ke dalam hutan.
Sebenarnya itu adalah penjaga dari alam gaib di pulau tersebut. Lalu baginda merasakan penampakan tersebut sebagai satu petunjuk yang baik. Maka baginda memutuskan untuk membina sebuah kota baru di Temasek dan menamakannya Singapura. Singa bersempena nama penampakan yang dijumpai baginda, di mana bendahara menjawab itu adalah haiwan singa. Dan perkataan pura dari bahasa Sanskrit bermaksud kota atau bandar. Lalu Singapura bermaksud kota singa atau bandar singa. Makam siapakah di Bukit Larangan atau hari ini disebut sebagai Fort Canning Hill? Pada makam ini tertulis keramat Sultan Iskandar Shah, iaitu Sultan Melaka pertama yang mangkat pada tahun 1414 di Melaka. Dikatakan bahawa jenazahnya dibawa kembali ke Singapura dan dikebumikan di Bukit Larangan di mana keramat Iskandar Shah berada. Walau bagaimanapun, setakat ini ahli sejarah tidak dapat menemui bukti untuk menyokong perkara tersebut. Sejarah Melayu mencatatkan bahawa raja dan keluarga kerajaan Singapura dari 1299 sehingga 1389 dikebumikan di Bukit Larangan. Sejarah Melayu juga mengatakan bahawa para miswara menggantikan namanya kepada Iskandar Shah setelah memeluk Islam pada 1402 di Melaka. Secara kronologi, ini tidak bertepatan bahawa baginda tinggal di Singapura. Menurut Tom Pires, seorang penulis Portugis, Sultan Iskandar Shah meninggal di Bertam, Melaka. Dan seorang lagi penulis Portugis, Manuel Godinho de Heredia, menulis bahawa makam para miswara masih dapat dilihat pada abad ke-16 di Tanjung Tuan di daerah Alor Gajah, Melaka. Ini sekali lagi menjadikan Sultan Iskandar Shah tidak mungkin dikebumikan di Singapura. Berdasarkan maklumat dari sumber batin pula bahawa makam ini bukan makam Sultan Iskandar Shah, tetapi ini adalah makam Sang Nila Utama, putera Palembang yang mendirikan Singapura, iaitu Kota Singa pada tahun 1299, iaitu anak kepada Sang Sapurba dan Wan Sendari. Jadi, diharap ada usaha dari pihak Singapura termasuk rakyatnya untuk memperbetulkan atau kemaskini maklumat tersebut dengan lebih tepat. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Jadi itu saja video untuk kali ini. Diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang, juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi sejarah ini. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.